Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan kami masih lagi berkaitan isu IHPR, Nabila. Dan kali ini kita akan melihat daripada aspek pengeluaran peringkat pengusaha kecil dan sederhana iaitu PKS. Kita bersama Datuk William Eng, Pengerusi Samenta. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Untuk meneruskan perbincangan kami Datuk, bagaimana adakah kos pengeluar ni semakin pengeluar oleh PKS ini semakin berkurangan berdasarkan indeks IHPR? Ya, terima kasih. Pertama kita kena faham bahawa indeks harga pengeluar atau IHPR atau PPI ini adalah satu indikasi kos kepada pengeluar. Jadi ini termasuk kos bahan mentah dan barangan siap. Jadi kalau angka dia positif bermakna kos kepada perniagaan dijangkakan naik dan sebaliknya kalau angka negatif. Jadi bila kita lihat angka PPI ini dikatakan menyederhana seperti yang dikatakan tadi, ini tidak bermaksud kos kepada perniagaan menurun. Sebaliknya, kos masih lebih tinggi berbanding tahun lepas. Tapi cuma kenaikan tersebut tidak setinggi bulan yang lepas. Seperti yang dikatakan tadi, PPI kita naik 4.9% bulan lepas berbanding dengan 6.8% tahun lepas. Jadi pada saya ini adalah berita baik dan sebenarnya memang seiring dengan trend sedunia. Sebelum ini kalau kita lihat kos kepada pengeluar atau perniagaan naik secara mendadak kerana semasa pandemik ramai pengeluar termasuk kilang dan sebagainya berhenti beroperasi. Ini menyebabkan bekalan yang tidak mencukupi. Jadi apabila ekonomi kita dibuka semula, permintaan yang tiba-tiba menggunung ini tidak dapat dipenuhi dan harga barangan sama ada barang mentah, barang siap ataupun siap pun ikut naik secara mendadak. Jadi angka PPI ini jelas menunjukkan normalisasi dalam bekalan. Dan saya berharapkan ini akan dapat diteruskanlah supaya pengeluar dapat merendahkan kos input atau pembuatan mereka dan seterusnya merendahkan lagi kos kepada pengguna. Baik Datuk, kalau kita nak Ya. tengok kan sebenarnya apakah cabaran yang dilalui buat pengeluar ketika ini dan mungkin adakah mereka ni berada di fasa pemulihan pasca pandemik ini berada di landasan yang tepat? Bagaimana Datuk? Ya. Kalau kita lihat pemilihan setakat ini memangnya agak rancak lah. Ramai PKS menunjukkan prestasi yang baik untuk sepanjang tahun ini. Tapi saya rasa masih terdapat banyak kebimbangan mengenai prospek untuk tahun depan. Saya contohnya baru balik dari Pulau Pinang, di mana saya diamanahkan jadi pengurusi penganjur sidang kemuncak ekonomi Pulau Pinang. Pulau Pinang ini kalau kita tahu merupakan beneficiari utama kepada lonjakan dalam sektor E&E. Tapi kalau kita lihat mood di sana bulan lepas, memang tidak semeriah lah dan lebih realistik berbanding tahun lepas. Saya fikir perniagaan di mana-mana pun sudah mula menyedari bahawa lonjakan permintaan yang kita lihat tahun ini adalah antaranya hasil daripada permintaan yang tak dapat disempurnakan ketika pandemik. Jadi kita sudah mula nampak normalisasi permintaan ini. Jadi kami masih menjangkakan pertumbuhan yang agak baik tahun depan, tapi pastinya tidak akan sama dengan tahun 2022. Jadi bagaimana pula dengan Datuk permintaan dalam pasaran seperti industri produk atau item ni kalau semakin menurun seperti Datuk cakap adalah perkembangan positif. Jadi apa jakaan Datuk untuk keadaan pasaran pada masa akan datang? Mungkin akan jadi lebih baik ke ataupun kita harus bersedia ataupun berhati-hati? Bagaimana? Saya rasa salah satu impak yang akan mendatang adalah kos. Walaupun kita lihat tadi PPI-nya sudah turun, tapi kita tahu kosnya tidak setakat kepada bahan mentah. Saya bagi contoh satu PKS yang membungkus semula dan mengidah teh mentah. Sebenarnya kalau kita lihat Malaysia ini kita bukan pengeluar teh utama. Kecuali kalau kita nampak ada 2-3 kebun di Cameron Highlands, selain itu kita tak banyak kebun teh pun. Jadi teh yang kita minum ini kebanyakannya dari negara China, India dan Sri Lanka. Jadi untuk pengedah teh yang kita sebutkan tadi, kos utama dia apa? Satu, teh mentah dan bahan pembungkusan. Dua, logistik sebab dia nak import dari India dan jual semula ke pasaran tempatan. Tiga, tenaga kerja. Empat, bil elektrik dan air sebab dia nak operasikan mesin dia. Kemudian ada pula kos faedah dan pembiayaan. Di sanalah mungkin ada masalah sedikit. Jadi walaupun kos bahan mentah atau logistik dia menurun, tidak semestinya kos dia secara keseluruhan dia menurun. Contohnya gaji dia dah naik 25% sebab gaji minimum dah naik awal tahun ini. Kos faedah dia pun naik kerana Bank Negara dah naikkan faedah. Jadi saya rasa kesan kos ini akan terus mencabar untuk PKS terutama.
Um, uh, di fasa kita dijangka fasa pemulihan dijangka untuk berlaku tahun ini dan tahun depan. Jadi apakah perancangan oleh persediaan oleh PKS sendiri? Adakah mereka boleh merancang untuk kembangkan perniagaan mereka atau mereka perlu perancang bersiap sedia atas risiko yang akan berlaku kemelesetan ini? Antara dua ni, bagaimana mereka harus bersedia untuk merancang berkembang ataupun mereka harus bersiap sedia dengan armor untuk menghadapi kemelesetan global ni? Ya. Saya rasa kita tidaklah sampai ke melesetan. Pada umumnya saya rasa 2023 ekonomi akan menjederhana. Maksudnya kalau tahun ini ke DNK kita dijangkakan naik 6.5%, mungkin tahun depan kita naik 3% ataupun 3.5%. Jadi ekonomi masih lagi kuat. Cuma dia tidak sebaik tahun ini. Kos akan terus meningkat walaupun dia telah menjadi sederhana sedikit. Tapi kalau kita lihat masih lagi konflik di Ukraine, dan sekarang ni kita pun masih bimbang dengan Taiwan, isu Taiwan. Jadi di peringkat tempatan pula terdapat kemungkinan kenaikan rupiah lagi. Jadi ramai ahli kami PKS ni dia perlahankan pelaburan mereka dalam membeli aset yang baru, mesin yang baru, premis yang baru dan sebagainya. Jadi pada saya kita tidak akan sampai ke tahap kemelesetan, cuma pertumbuhan dia akan menyederhana. Datuk, kita tahu pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi dan kita akan ada kerajaan barulah, tak kira lah yang lama ataupun yang berbeza. Jadi apakah yang harus kita jadikan tumpuan untuk pembuat dasar nanti untuk pastikan pengeluar terus dibela dan dalam bentuk insentif dan juga bantuan? Apa pendapat Datuk? Ya, isu yang kita ada sebenarnya ada 3. Satu, kita perlukan naratif baru dari segi ekonomi negara. Negara kita dikatakan dah lama ni dalam middle income trap. Kita bukan lagi negara pengeluar kos rendah kalau dibanding dengan negara jiran. Tapi kita juga bukan dilihat sebagai negara berteknologi tinggi. Jadi siapa-siapa yang jadi kerajaan nanti haruslah mempunyai visi baru dan naratif baru mengenai arah tuju ekonomi kita. Tak perlulah kita asyik bagi bantuan ini, bagi bantuan itu kepada PKS. Nak bagi insentif tak salah, tapi adakah ini membawa kita ke arah tuju yang baru atau cuma mengkaburi mata kita? Itu pertama. Keduanya, isu pekerja. Saya berkata bukan hanya pekerja asing tapi juga pekerja tempatan. Statistik productivity bureau kita, kalau kita lihat statistik, produktif buruh kita masih rendah. Saya setuju kalau gaji di Malaysia ini terlalu rendah. Tapi kalau boleh kita mau kerajaan, gandakan gaji semua. Tapi jangan ambil jalan singkat dan tolak tanggungjawab ini kepada peniaga semata-mata. Kita perlukan reformasi buruh contohnya. Undang-undang buruh kita yang sebenarnya dari sebelum merdeka lagi tidak membenarkan gaji dikaitkan langsung dengan keluaran. Jadi kerajaan yang baru harus saya rasa mempunyai keberanian untuk memperbaharui undang-undang buruh kita. Kita perlu pada saya mencari keseimbangan antara melindungi pekerja kita berbanding dengan realiti ekonomi gig dan ekonomi digital. Yang pastinya kesatuan pekerja akan menentang. Pembangkang mana-mana pun akan menentang, tapi dunia kita telah berubah, ekonomi pun telah berubah, jadi sudah tiba masanya untuk kita berubah. Itu yang kedua, isu buruh. Yang ketiga, dan ini satu lagi isu sensitif, saya rasa kita perlu merasionalkan bilangan dan peranan GLC kita. Saya tak nafikan GLC ini mempunyai peranan penting, tapi kalau kita perlu lihat sama ada perlunya begitu banyak GLC yang sedia ada, yang kebanyakannya memain peranan monopoli dan sebenarnya itu menyekat persaingan. Mana-mana sektor yang sudah matang dan kita dah ramai pemain tempatan contohnya, mungkin kita boleh kurangkan GLC dalam sektor sedemikian. Jadi saya sebenarnya ada banyak lagi harapan untuk kerajaan seterusnya, tapi saya rasa cukuplah untuk 3 untuk hari ini. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi berkongsikan isu-isu terkini yang harus kita teliti dalam aspek untuk merancang pertumbuhan ekonomi negara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk William merupakan pengurusi Samenta atas perkongsian yang menarik ini. Terima kasih.